Assalamualaikum Syam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh tanya ke apa maksud solat? Solat ini diambil daripada perkataan bahasa Arab yaitu solat, yang artinya dari segi bahasa adalah doa. Manakala dari segi istilah, maksud solat adalah sesuatu perbuatan yang dimulakan dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, syarat-syarat tertentu. Isyam, Ya, boleh tanya nggak rukun sholat tuh? Macam mana? kalau pasal hukum solat saya belum tahu lagi semua, jadi mungkin boleh tanya dengan Semirul lah. Tuh nasi mirul masuk sudah. Assalamualaikum. Panjang umur. Siapa yang muskil tadi? Apa kau tanya tuh? Rukun sholat tuh. Oh, rukun solat. Jadi kau bingung lah pasal rukun solat nih. Oke lah, rukun solat ni ada yang kata 12, tapi yang sebetulnya rukun solatnya ada 13. Lepas tu dalam pembahagian rukun solat dalam 13 ni ada 3 lagi rukun. Yang pertama rukun qauli, rukun qalbi dengan rukun fi'li. Okey, yang pertama untuk rukun qauli. Rukun qauli ini dia ada 5 perkara di dalam solat. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua al-Fatihah, yang ketiga tahiyat akhir, yang keempat selawat ke atas Nabi dalam tahiyat akhir, dan yang kelima salam yang pertama. Okey, yang kedua pembahagian rukun fi'li, iaitu rukun perbuatan. Rukun perbuatan ni dalam solat ada 7. Yang pertama berdiri ataupun qiyamlah bagi yang mampu. Yang kedua rukuk berserta dengan thama'ninah. Selepas itu i'tidal. Selepas itu sujud, duduk antara dua sujud, dan yang terakhir duduk tahiyat akhir. Okey, seterusnya untuk pembahagian rukun yang terakhir iaitu rukun qalbi. Di mana tentang rukun qalbi ini memang dalam hati. Tapi rukun qalbi ini adalah semasa kita mengangkat takbiratul ihram, sertakan sekali niat. Ya, semasa kita mengangkat takbiratul ihram. Jadi rukun qalbi iaitu niat. Okey, satu jam. Okey, faham tak? Okey, insyaallah. Irul, apa syarat sah wajib solat dan syarat sah solat? Oh iya kan pasal tu yang lagi fasih si Nazmi lah kan? Nazmi sini kau? Sebelah ni. Allah. Alhamdulillah. Seperti yang tadi, kau harus mana? Syarat wajib sholat ini pertama mestilah dia itu seorang Islam. Jadi kalau bukan orang Islam ni tidak wajib lah sholat. Yang kedua mestilah seorang itu berakal. Jadi kalau di antara kita ni ada yang gila, tidak wajiblah sholat. Yang ketiga mestilah sudah akil balik. Jadi kalau kita nampak kanak-kanak di luar sana tu belum wajib lagi lah. Yang keempat, suci daripada haid dan nifas bagi perempuan. Jadi maksudnya yang perempuan kalau datang bulan tu tidak wajiblah sholat, tidak perlu ganti. Alhamdulillah. Om nggak Rusman? Ini boleh saya tanya, Boleh. Silakan. apakah maksud syarat sah solat? Kalau syarat syah salat yang pertama Okey, yang pertama. mestilah menutup aurat Allah. Maksudnya itu kita solat tutup aurat lah. Kalau pistol pendek nggak tutup aurat, nggak salah solat kita. Yang kedua mestilah yakin masuk waktu solat. Maksudnya kita yakinlah sudah masuk waktu solat tuh. Yang ketiga mesti menghadap kiblat. Kalau kita solat lari dari kiblat, solat kita tak sah. Yang keempat suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Maksudnya kita sudah mandi wajib lah. Kita ambil wuduk. Kalau kita tidak berwuduk, solat kita tak sah. Berapa tadi sambil? Kelima kan? Kelima mesti suci dan bersih daripada najis. Kita kira tempat dan pakaian. Insyaallah. Om Sam. Okey. Sekarang saya akan jelaskan tentang solat fardu lah. Solat fardu ni adalah wajib bagi setiap umat manusia. Jika kita meninggalkan solat, kita akan diwajibkan untuk melakukan qada, yaitu solat semula satu lain yang menggantikan solat tersebut. Okey. Solat fardu ada 5. Pertama solat subuh, seterusnya solat zuhur, setelah asar, maghrib, setelah yang terakhir isya. Solat subuh
terdiri daripada 2 rakaat. Waktu bagi bermulanya sholat fardu ialah menyingsingnya fajar hingga terbitlah matahari. Seterusnya sholat zuhur. Sholat zuhur terdiri daripada 4 rakaat. Waktu bagi sholat zuhur ialah apabila matahari menegak ke arah atas langit. Seterusnya sholat asar. Waktu bagi sholat asar ialah apabila sebuah objek atau bangunan bayang-bayangnya lebih besar atau lebih tinggi panjangnya daripada objek tersebut. Seterusnya sholat maghrib. Waktu bagi sholat maghrib ialah apabila terbenamnya matahari di arah barat. Yang terakhir ialah sholat isya. Sholat isya, waktu bagi sholat isya ialah apabila hilangnya mega merah di ufuk barat, yaitu awan-awan merah yang ada hinggalah sepertengahan malam. Sepertengahan malam itu hingga macam apa? Hampir masuk ke bulan, tapi bukan semula. Jadi Razman, yang orang sembahyang rawatib, sembahyang tarawih itu sembahyang apa tuh? Oh, itu sembahyang sholat sunat tuh. Oh, sholat sunat. Bertanya kepada Amir Mullah. Sholat sunat ini macam-macam. Ada sholat sunat ba'diyah, sholat sunat qobliyatan, sholat sunat rawatib, macam-macam sholat. Sholat sunat qobliyatan tunaikan sebelum sholat sunat fardu. Subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Sholat sunat ba'diyatan ditunaikan pada zuhur, maghrib, isya. Subuh sama asar tiada sunat ba'diyatan. Sebab kenapa? Tapi kita di situ disuruh kita berzikir 300 pagi, 300 petang. Macam sholat sunat tahajud, sholat sunat taubat, ada sholat sunat istisqa, sholat sunat tasbih. Sholat sunat tahajud ini macam kelebihannya. Itulah semua boleh dapat bangun tahajud. Siapa yang dapat bangun tahajud, insya Allah SWT akan mengampunkan dosa-dosanya. Bukan semua orang boleh dapat bangun tahajud. Ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat sunat tasbih. Sholat sunat tasbih ini panjang sikit. Cara sholat sunat tasbih ini kita angkat takbir. Lepas itu kita sebut Subhanallah walhamdulillah sebanyak 10 kali. Yang panjanglah. Rukuk pun kita sebut lagi Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah sebanyak 10 kali. Itu sampai habis. Lepas itu sholat sunat istisqa. Ini belum dibuat lagi. Sholat sunat istisqa ini mau dekat hari kiamat baru kita buat. Kenapa? Sebab kalau tiada sudah hujan, itulah kita dianjurkan untuk sholat sunat istisqa. Sholat sunat istisqa ini ada khutbahnya lagi, tapi khutbahnya bukan macam khutbah Jumat. Dia khutbahnya menghadap ke kiblat. Kurang-kurangnya mesti ada hewan peternakan di belakang. Kita disyorkan sembahyang di padang yang paling besar. Kita kumpulkan semua umat Islam. Bukan saja kita dianjurkan untuk kita sholat sunat, banyak lagi perkara-perkara yang sunat untuk kita kerjakan dalam sholat. Oke, kalau mau tahu lebih dalam, kita tanya kepada Abang Rizwan. Jadi insyaallah kita Alhamdulillah pada kesempatan malam ini saya akan perkara sunat dalam salat. Insyaallah perkara sunat dalam salat ini terbahagi kepada 2. Yang pertama sunat hay'ah, yang kedua sunat ab'ad. Jadi apa itu perkara sunat dalam salat? Perkara sunat dalam salat itu ialah perkara yang dituntut ke atas manusia supaya melakukan, yaitu melakukan dapat pahala dan meninggalkannya tidak berdosa. Itu perkara sunat, insyaallah. Jadi saya akan menerangkan yang pertama itu sunat hay'ah. Sunat hay'ah yang pertama mengangkat tangan ketika takbiratul ihram
kedua-dua tangan kita ini, kedua-dua telapak tangan kita ini hendaklah menghadap ke kiblat dan bersempadan dengan kedua-dua bahu. Sementara jari kita ini jarinya sampai dekat bawah keping telinga kita. Jadi yang kedua itu membaca tauz selepas doa iftitah. Lafaz tauz disunatkan kita baca sebelum kita baca surah Al-Fatihah lah. Jadi bila kita membaca tauz selepas Al-Fatihah, hukumnya adalah makruh. Lafaz tauz adalah seperti A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maksudnya ialah aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang durhaka. Selain daripada sunat hay'a, sunat ab'ad juga penting untuk menghasilkan salat yang sempurna. Jika ditinggalkannya, kita disunatkan untuk menggantikannya lah. Sebab kita buat sempurna salat kita ini. Sunat ab'ad mengandungi beberapa perkara. Yang pertama itu tawasul awal, bacaan ketika tahiyat awal dalam rakaat kedua bagi salat zuhur, asar dan isya. Bagi yang kedua pula berdiri semasa membaca doa qunut. Berdiri semasa membaca doa qunut. Kita disunatkan untuk berdiri semasa kita membaca doa qunut. Kalau tinggal disunatkan untuk sujud syahri. Oke, insyaallah itu saja dari saya. Ada apa-apa soalan? Oke, Wan. Macam mana cara mau khusyuk dalam solat lah? Sebab balik saya solat macam kurang khusyuk dalam setiap solat. Jadi macam mana cara mau khusyuk dalam solat lah? Insyaallah mengetahui itu sahabat saya Ustaz Hafiz, kita akan serahkan kepadanya lah. Insyaallah. Yang saya kongsikan kepada sahabat-sahabat sekalian ialah cara khusyuk dalam solat. Macam mana mau khusyuk dalam solat? Kadang-kadang kita solat khusyuk, susah mau khusyuk dalam solat kita. Kita kadang kita mau solat ingat punya, kita nak susah mau khusyuk dalam solat. Jadi ada tips-tips cara agar solat kita supaya kita khusyuk dalam solat. Yang pertama datang awal lah. Datang awal sebelum 15 minit lah. Azan kita azan Zuhur 12.20. Kita datang jam 12.05 minit. Yang kedua adalah kita memakai wangi-wangian. Karena wangian juga ialah sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita pakailah pakai minyak kasturi, apa-apalah yang diwangilah. Dan itu yang ketiga, sampai masjid kita doalah, doa masuk masjid. Allahumma aftah li abwabi rahmatika. Kita minta ya Allah bukakanlah pintu-pintu rahmat-Mu ya Allah. Kita dahulukan kaki kanan. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas itu kita masuk masjid, kita solat sunnah tahiyatul masjid. Empat sahabat-sahabat, kita mesti memahami bacaan dalam solat. Kalau kita memahami bacaan dalam solat, insya-Allah kita khusyuk dalam solat. Kesan khusyuk dalam solat ialah yang pertama di surah Al-Ankabut ayat 48 yang berbunyi ialah sesungguhnya solat itu dapat mencegah kamu daripada perbuatan munkar dan keji. Jadi Allah sudah beritahu kita kalau kita solat dengan khusyuk, solat dengan penuh keikhlasan, maka kita akan terhindar daripada melakukan maksiat, terhindar daripada melakukan perkara-perkara munkar dan keji. Dan kesan yang lain juga dapat kita lebih dekat dengan Allah. Kita lebih rapat dengan Allah. Itu sahaja yang saya boleh kongsikan kepada sahabat-sahabat sekalian. Alhamdulillah. Saja daripada kami, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.